sampai kiamat. Naiknya matahari di sebelah barat. Firman Allah Ta'ala, Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan qul intaziru inna muntazirun. Suratul An'am ayat 158. Artinya, pada hari datangnya beberapa ayat yang tanda dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya yang ia belum beriman sebelum itu, atau ia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah oleh kamu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Para ulama menegaskan bahawa yang dimaksudkan tanda-tanda itu ialah tanda-tanda hampirnya kiamat. Di antaranya naik matahari dari sebelah barat. Perkara ini dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih. Di antara tanda besar hampirnya kiamat ialah berlakunya perubahan pusingan bumi. Biasanya matahari naik arah timur, bertukar naik dari arah barat. Kerana perjalanan bumi sudah jadi tidak betul. Hari ini ahli-ahli sains sudah membuat kajian. Berlakunya perubahan paksi muka bumi. Kutub jadi berubah. Negeri-negeri sebelah utara bumi, Kanada, Soviet, Sweden yang belah utara, menjadi sejuk yang terlalu tinggi macam kutub, jadi berubah. Gunung-gunung kutub menjadi cair, air batu jadi cair, menyebabkan berlaku perubahan pasang laut. Air laut jadi tinggi pasangnya. Ramalan beberapa pula yang rendah, tanah rendah akan tenggelam. Ini ramalan ahli sains berdasarkan pada kajian yang mereka buat dari semasa ke semasa, di mana peredaran matahari jadi berubah. Itu berlaku pada hari ini. Puncanya ialah kerana manusia sendiri melakukan kerosakan. Bukan sahaja maksiat, dosa, termasuklah berlomba-lomba mengejar kemajuan kebendaan, menaruh bukit, menibuh paya kerana nak buat pembangunan yang melampau dengan tidak tersusun dan teratur. Dalam masa yang sama, berlomba senjata, berperang, mencipta senjata-senjata yang canggih. Berlakunya ujian-ujian nuklear, letupan-letupan yang kuat. Dibuat ujian di lautan Hindi, lautan Pasifik, lautan Atlantik, beberapa padang pasir, untuk menguji letupan senjata-senjata baru, menyebabkan muka bumi menjadi retak. Maka berlaku gempa bumi tiap-tiap bulan. Gempa bumi di sana, di sini, kan gempa bumi. Ini kita ikuti dalam berita, dalam surat khabar. Tetapi banyak manusia tidak mengambil iktibar. Al-Quran sudah memberi amaran 1000 tahun lebih, masih diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sudah memberi amaran akan berlakunya perubahan pusingan bumi, sehingga sampai ke peringkat matahari naik dari arah barat, bukan di arah timur, pusing. Begitu. Di masa itu ditutup pintu taubat. Bertaubat pun tak terima dah.
Buat amal apa tak ada apalah. Manusia dalam takut bila melihat berlakunya begitu. Perkara ini dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tal'at ra'aha an-nas amanu ajma'un. Wa dhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat imanuha khairan." Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Artinya tidak berlaku kiamat sehinggalah matahari itu naik dari sebelah barat. Dan apabila ia naik dalam keadaan begitu dan dilihat oleh manusia, lalu mereka semuanya beriman, percaya ke Tuhan. Di masa itu iman seseorang itu tidak memberi apa-apa manfaat pada dirinya jika ia belum beriman sebelumnya, atau ia tidak berusaha untuk melakukan kebaikan di dalam berimannya. Sekiranya dia tak beriman sebelum tu, iman dia tak diterima lagi. Dia tak taubat sebelum itu, taubat dia tak diterima lagi. Tak beramal sebelum itu, amal dia tak diterima lagi. Amal mereka yang sudah ada iman dahulu mendapat fadilah yang sangat besar, kerana masa dunia yang sangat mencabar. Di masa itu ditutup pintu taubat. Bila matahari naik dari arah barat, pintu taubat ditutup. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah fataha baban qibala al-maghribi arduhu 70 aman lit-taubati la yughlaq hatta tatlu'a asy-syamsu minhu." Akhrajahu At-Tirmidzi wa sahhahahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya, sesungguhnya Allah telah membuka satu pintu di sebelah barat, luasnya 70 tahun, iaitu pintu untuk bertaubat. Ia tidak ditutup sehinggalah matahari naik daripadanya. Disebut pintu luas perjalanan 70 tahun menunjukkan luas pintu taubat. Ikut nak masuk ke mana-mana. Allah Ta'ala buka pintu taubat dengan seluas-luasnya, dengan syarat seseorang itu tidak syirik, tak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Firman Allah Ta'ala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa orang yang syirik, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yang melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, sama ada berhala, patung, manusia, jin, syaitan, yang dianggap ada kuasa macam Tuhan, melakukan syirik. Mereka yang syirik tak diampun dosa oleh Allah Ta'ala, kecuali dia balik pada tauhid. Yang lain pada itu, Allah Ta'ala ampun dosa seseorang yang bertaubat, walau besar mana dosa sekalipun, Allah Ta'ala ampun, dengan syarat dia tidak syirik, tak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kalau dia beristighfar, dia minta ampun dalam keadaan syirik, tak dia terima, tak, kerana dihalang oleh syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya pintu taubat dibuka kepada orang yang tak ada syirik, yang buat dosa besar, apa besar dosa pun, selagi dia percaya pada Tuhan saja Allah, tak ada Tuhan yang lain, dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, Tuhan terima taubat dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hijrata khislatani ihdahuma tahjur as-sayyi'at wal ukhra tuhajiru ila Allah wa rasulih wa la tanqata'u ma tuqabbilat at-taubah wa la tazalu at-taubatu tuqbalu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tal'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi wa kafan nasul amal. Rawahu Ahmad. Artinya, sesungguhnya hijrah itu dua perkara. Hijrah dengan makna berpindah, berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dua perkara berpindah.
Yang pertama ialah meninggalkan segala dosa. Mereka yang berhijrah daripada dosa pada taubat. Daripada buat jahat pada buat baik, itu berhijrah. Berhijrah perangai, berhijrah iman, berhijrah akhlak, berhijrah daripada sesat kepada petunjuk, daripada kufur pada iman, berjahiliah pada Islam, daripada jahat pada baik, daripada dosa pada bertaubat. Itu hijrah yang pertama. Dan yang lain ialah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Berhijrah meninggalkan tanah air bila dikuasai oleh kufur. Tanah air dikuasai oleh kufur, tak boleh nak semayang, tak boleh nak buat ibadat, tak boleh nak berjuang, tak boleh nak apa lagi, tak ada jalan. Maka berhijrah di tempat yang aman. Sama ada tempat yang aman itu negeri Islam, negeri Islam, negeri yang ada orang Islam, kita berhijrah tempat ada orang Islam. Boleh beramal di situ. Ataupun berhijrah di negeri kafir yang baik. Ada negeri kafir yang baik, yang tidak zalim, yang tidak jahat. Berhijrah di situ. Itu mana hijrah? Kerana membawa agama. Sayang pada agama. Ni dok sayang ke kubah lembu, sayang ke ayam itik nak tinggal. Agama tak apa, punah pun. Ayam itik sayang, lembu kubah dia sayang, harta sayang. Ini orang yang tak sayang pada agama. Orang yang sayang pada agama sanggup meninggalkan rumah, meninggalkan segala-galanya kerana nak mempertahankan agama yang ada dalam diri dia. Maka berlaku hijrah. Hari ini macam orang Palestin, berjuang, hijrah, berjuang balik. Orang Rohingya, orang yang duduk di negeri komunis dulu berhijrah, balik pula. Begitulah. Itu makna hijrah, kerana mempertahankan iman. Dan ia tidak putus lagi diterima taubat. Dan taubat itu sentiasa diterima sehinggalah matahari naik dari sebelah barat. Apabila ia naik dari sebelah barat, dimeteraikan hati menurut apa yang ada di dalamnya pada masa itu, dan memadalah manusia dengan amalan yang telah dilakukan sebelumnya. Bila matahari naik dari arah barat, maka ditutup, dimeterikan macam kita teri tank, tong dengan timah, dengan apa saja tutup, tak boleh dibuka lagi. Bila matahari naik dari arah barat, maka ditutup iman, ditutup taubat, tak boleh lagi. Menunjukkan bahawa naik matahari dari arah barat adalah tanda yang sangat besar, yakni apabila seseorang yang kafir mengaku beriman, pada masa itu tidaklah diterima imannya. Adapun orang yang telah beriman sebelumnya, disertakan pula amal dengan amalannya yang soleh, maka ia mencapai suatu kebaikan yang besar. Jika sekiranya ia telah melakukan dosa lalu ia bertaubat, pada masa itu taubatnya tidaklah diterima lagi. Orang yang sudah mengerjakan iman, buat dosa, masa itu nak bertaubat juga, tak diterima taubat juga. Allah Ta'ala tutup taubat sepenuhnya, pintu taubat. Peristiwa naik matahari dari arah barat itu mengejutkan manusia. Setelah matahari berjalan seperti biasa, tiba-tiba berlaku perubahan yang besar. Naik dari arah barat, bangun pagi terkejut berlaku, tercengang, matahari sudah berubah arah naiknya. Ini peristiwa yang sangat besar yang mesti berlaku. Bila Allah Ta'ala sebut, benda itu akan berlaku. Bila Nabi sebut, akan berlaku. Kerana Allah Ta'ala mesti benar, wajib benar. Nabi juga wajib memberitahu perkara yang benar. Wallahu a'lam.